Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim, amma ba'. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sariri. Masya Allah. Selamat malam semua. Syukur Alhamdulillah Allah bagi nikmat hidup lagi. Muhammad Nozi, Muhammad Ayub. Ya, Cho, apa khabar? Alhamdulillah Allah bagi nikmat hidup. Syukur Alhamdulillah. Dan nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita, iaitu nikmat apa? Nikmat Islam. Islam ini bukan semua manusia Allah pilih untuk dapat. Ini kita tengok manusia walaupun dia belum Islam, walaupun dia tak kenal agama, tak beriman kepada Allah SWT, Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia hidup, Allah bagi dia makan. Ada orang yang dah Allah bagi Islam, tak jaga solat pun dia kaya. Dia tak jaga agama dengan baik pun Allah bagi dia sihat. Allah bagi macam-macam dekat dunia. Itu dipanggil istidraj. Allah bagi macam-macam untuk melalaikan manusia. Nikmat yang paling besar di dunia ni iaitu nikmat iman dan Islam. Kalimah la ilaha illallah. Tak semua manusia boleh menyebut dengan rasa yakin. Ada manusia dia sebut tetapi dia tak yakin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Perkataan ataupun kalam yang diwajibkan kepada kita untuk kita besarkan dalam hati, untuk kita rasa yakin dengan kalimah ini. Makin lama makin kuat, makin lama makin rasa besar dalam hati. Buat satu perkara risau, takut Allah tak terima. Allah bagi. Kita tak jaga solat pun Allah bagi hidup. Kita ambil perkara lain selain daripada dalam agama pun Allah bagi sihat. Allah bagi macam-macam kat dunia ni. Berapa ramai hari ni bukan mendirikan solat, menjaga solat. Mendirikan solat ni ialah mendirikan tiang agama, tetapi menjaga solat ni satu perkara yang lain. Menjaga solat. Kenapa dia menjaga solat? Kerana dia rasa Allah yang berhak disembah. Dia rasa takut kalau perkara tu dilewat-lewatkan, ditangguh-tangguhkan, dan dia berusaha untuk sempurnakan solat dia. Kita dikurniakan iman dan Islam ini bukan pilihan kita, tetapi pilihan Allah SWT. Ada 8 bilion manusia dekat dunia ni. Bukan semua manusia dapat Islam. Allah pilih. Alhamdulillah, ni nikmat paling besar yang Allah bagi. Nikmat kehidupan di dunia yang sementara ni, nikmat yang paling besar Allah bagi, nikmat Islam, nikmat agama. Kalimah la ilaha illallah, sangat besar dia punya ganjaran kalau kita usaha untuk letak dalam hati. Bukan letak di bibir, tapi letak dalam hati. Kita buat satu perkara betul-betul kerana nak sukakan Allah. Nabi SAW habiskan seluruh kehidupan dia untuk dakwahkan manusia
yakin kepada kalimah la ilaha illallah. Sebab kelebihan dia tu, mereka yang dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, dapat melafazkan kalimah la ilaha illallah, walaupun di hujung kalamnya, yakni di akhir hayatnya, Masya Allah, syurga baginya. Walaupun sebelum itu dia belum beriman kepada Allah SWT. Allah bagi dia ganjaran syurga. Walaupun sebelum itu dia tak dapat amalkan agama dengan baik, tapi di hujung kalam dia, ketika Allah nak cabut nyawa dia, nak pisahkan roh dengan jasad, Allah permudahkan mulut dia untuk melafazkan kalimah la ilaha illallah. Allah berikan ganjaran syurga buat dia. Lain tak okey Bazul? Okey, tak apalah. Yang mana tak okey tu insya-Allah mungkin boleh tengok siaran ulangan. Kita belajar-belajarlah mensyukuri dengan nikmat kalimah ni. Kelebihan dia masya-Allah sangat-sangat luar biasa. Syurga babe. Allah bagi syurga. Dan syurga tu yang sekecil-kecilnya, yang paling bawah, nikmat syurga yang paling bawah, Allah hadirkan kenikmatan dia 10 kali ganda dunia dan seisinya. Wow, Masya Allah. 10 kali ganda dunia dan seisinya. Wow. Ini kita tak dapat bebas tak dapat itu, tak dapat ini, merungut babe. Ambil jugalah perkara dunia, sebab apa? Nak dapatkan habitat kita balik. Tapi kita lupa yang Allah akan bagi ganjaran sekecil-kecil syurga 10 kali ganda dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Itu pun dah rasa macam wow, maha baiknya Allah SWT. Bayangkanlah kalau kita dipilih pula dapat duduk syurga yang paling tinggi, yang teratas, macam mana tak? Tapi inilah kita, kehidupan dunia ni penuh dengan tipu daya kan. Kita nak dapat dunia ni macam-macam kita buat. Macam-macam kita buat. Kita tak boleh nak usahakan agama dengan baik. Macam-macam kita nak usaha untuk dapatkan kejayaan dunia. Tapi kita tak boleh nak usaha untuk dapat kejayaan di akhirat. Sedangkan Allah bagi tahu, Allah janji. Allah bukan mungkin janji, Allah takkan mungkin janji. Tapi itulah kan, istidraj. Benda yang hari ini berlakulah dalam kehidupan kita kan. Tak solat pun Allah bagi hidup lagi, tak solat pun Allah bagi sihat lagi, tak jaga agama dengan baik pun Allah bagi kaya lagi, Allah bagi macam-macam lagi. Dulu aku macam tu lah juga kan. Tak rasa risau dengan agama, tak ada risau dengan perkara akhirat. Allah bagi popular babe. Allah bagi aku nikmat dunia, bagi glamour babe. Bagi rasa dunia ni macam-macam. Wallahu Akbar. Alhamdulillah Allah hadirkan kesedaran dunia ni tak ada apa-apa. Cepat-cepatlah kita bertindak. Banyak ni, ramai sangat ni. Kembalilah bertindak untuk kita berusaha sempurnakan agama dalam kehidupan kita. Sempurna agama dalam kehidupan dunia yang sementara ni, insya-Allah Allah berikan ganjaran masya-Allah berlipat-lipat kali ganda. Di zaman fasad dan mungkar ni Allah akan hadirkan macam-macam ganjaran berlipat-lipat kali ganda. Ini keuntungan kita sebagai umat akhir zaman. Sebab itulah nabi terdahulu, nabi-nabi, para anbiya terdahulu, umat-umat terdahulu minta pada Allah SWT untuk jadi nabi yang terakhir. Minta pada Allah SWT untuk jadi umat akhir zaman ni. Nabi minta minta jadi umat akhir zaman. Allahu Akbar.
kita dipilih untuk jadi umat akhir zaman, dikurniakan iman dan Islam. Kita tak boleh nak berusaha untuk nak sempurnakan agama dalam kehidupan kita. Kita tak boleh nak usaha yakin kepada agama yang bawa kejayaan dalam kehidupan kita. Ini yang berlaku hari ini. Ini yang berlaku hari ini. Kebanyakan yang tak nak ambil vaksin bukan kerana mereka anti vaksin, kerana banyak perkara dalam agama yang boleh bawa kejayaan. Masih banyak lagi dalam agama yang Allah akan bagi kejayaan di dunia. Sebab itulah mereka tidak mahu tergesa-gesa dengan perkara dunia hingga melalaikan, mengenepikan perkara-perkara agama. Mereka nak hidup dalam suasana agama yang baik. Mereka nak hidup di jalan Allah, di jalan agama, di jalan redha Allah, di jalan pandangan Allah SWT. Ini yang kebanyakan hari ini yang tolak vaksin. Sebab apa? Sebab dalam agama tu Allah dah bagi tahu cukup untuk kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Kenapa kita nak tergesa-gesa dengan perkara lain? Sehingga kita punya suasana agama semakin lama semakin lemah. Inilah dia bahaya istidraj ni. Kan? Allah bagi macam-macam nikmat untuk melalaikan kita. Nak menguji sejauh mana kita yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Ingat senang ke? Ingat senang ke nak bawa kalimah ni? Jangan fikir senang. Jangan fikir kita masih lagi diberi nyawa, nafas boleh sebut lagi. Jangan. Kalimah ni sangat-sangat bernilai, babe. Sangat-sangat berharga, babe. Kalimah ni kena jaga betul-betul, babe. Allah pilih kita kurniakan iman dan Islam ni. Ada tanggungjawab. Bukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang ada iman dan Islam untuk beribadah saja, tetapi untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan sekeliling juga. Bukan untuk kita, tapi untuk kehidupan sekeliling. Kita tak boleh nak cakap urusan agama perlu diketepikan dulu untuk kita apa? Untuk kita nak selesaikan ujian ni. Boleh. Nak selesaikan apa segala ujian yang Allah hadirkan, semua dalam agama. Semua dalam agama. Datuk Seri Ismail Sabri harap-harap bolehlah selesaikan semua perkara, semua ujian, masalah politik ke, masalah ekonomi ke, masalah virus ke, apa saja, selesaikanlah dalam agama. Doalah kita dapat Perdana Menteri yang boleh selesaikan semua ujian yang Allah hadirkan hari ini dengan agama. Allah bagi ujian, tanda Allah sayang, untuk kita tingkatkan yakin kita dengan kalimah la ilaha illallah. Kelebihan dia sangat besar. Macam mana kita nak dapat? Macam mana kita nak dapat kelebihan ni? Kita kena berusaha dengan kalimah ni. Kita kena berusaha dengan kalimah ni. Kita kena usaha yakin dengan kalimah ni. Memang cakap senang kan? Aku yakin lah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi dalam masa yang sama kita cakap, kalau aku tak kerja, tak makan. Kalau tak makan ubat, tak sembuh. Kalau tak buat benda ni, aku tak boleh bebas. Macam mana tu? Kita nak yakin dengan kalimah ini, kalimah la ilaha illallah. Kita kena buang perkara-perkara dunia yang memberikan kita manfaat dan mudarat. Kita usaha dalam agama sungguh-sungguh. Fokus kembali kepada agama. Yakin Allah akan turunkan bantuan bila kita usaha dengan agama betul-betul. Ni agama pun Allahu Akbar. Kita boleh leka lagi lah dengan agama. Sedih tu. Yang dah vaksin pun masih lagi tak boleh nak rapat-rapatkan saf. Takut kepada makhluk. Saya pernah dengar satu bayan daripada satu perkongsian daripada seorang ulama, seorang alim ulama. Kita kena takut pada Allah.
kita kena takut hanya pada Allah. Kita kena takut hanya dengan kemungkaran daripada Allah SWT. Kalau kita takut dengan makhluk, makhluk akan berani dengan kita. Bila kita takut dengan Allah, semua makhluk akan takut dengan kita. Ini kita takut dengan COVID. Dengan Allah kita tak berapa nak takut. Mungkin kita cakap tak ada, tapi kita tak perasan. Tak perasan, babe. Kita tak perasan, babe. Banyak sunnah-sunnah yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita hari ini, tak mampu kita nak hidupkan. Situ cukuplah kita boleh nampak. Kat situ kita tengok dah. Boleh tengok dah. Mampu tak kita nak hidupkan kembali suasana sunnah yang sebelum ini kita asyik mengamalkan, seronok mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sebelum ni. Hari ni susah, babe. Kenapa? Kerana kita takut kepada makhluk. Kena takut pada makhluk sampai urusan agama kita tak mampu nak buat. Allah. Takut pada iblis. Iblis lagi seronok, babe. Aku boleh makan dia. Ngam. Bukan. Jangan kita takut dengan makhluk. Takut hanya kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Takut Allah tak beri kejayaan kepada kita di akhirat. Allah susah payahkan kita di akhirat. Takut itu. Bukan takut Allah susah payahkan kita di dunia ni. Takut Allah susah payahkan kita di akhirat. Hari ni kita susahkan diri kita sebenarnya. Allah tak susahkan kita. Allah tak pernah bagi pun mudarat pada kita. Kita yang memudaratkan diri kita. Kita susah nak beragama dengan baik, kita lah. Salah kita bukan salah. Jangan salah Allah. Ini hujan Allah bagi ni, jadi Allah hadirkan virus, Allah hadirkan makhluk. Kita susah nak beribadah, susah nak amalkan sunnah. Salah tu. Kita yang susahkan diri kita kerana takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk. Makhluk menguasai kita. Habis. Kita senang sebut hari ni Allah bagi kesenangan. Mulut kita, lidah kita ni untuk melafazkan kalimah la ilaha illallah. Ambillah peluang ni. Ambillah peluang ni. Sebutlah berkali-kali sampai perkataan itu masuk dalam hati. Bila perkataan tu masuk dalam hati, kita rasa, ya Allah, tak ada perkara lain lagi. Tak ada perkara lain lagi yang boleh menguasai kita. Tak ada perkara lain lagi yang boleh menyelamatkan kita, melainkan Allah. Allah gandingkan nama Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Tak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Allah gandingkan, Allah sandingkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tak letak nama Nabi Adam AS di sebelah nama Allah. Allah letak nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah letakkan nama Nabi Muhammad SAW di sebelah nama Allah? Sebab umat Nabi Muhammad SAW umat yang terbaik. Untungnya kita dalam banyak-banyak umat daripada umat Nabi Adam AS hingga ke umat yang terakhir adalah umat yang terbaik. Kenapa umat yang terbaik? Sebab umat yang duduk di zaman fasad dan mungkar, segala kemungkaran daripada awal manusia, daripada anak Nabi Adam AS Qabil, hinggalah ke hari ini, semua kejahatan, kenakalan, kemungkaran, apa sahaja yang berlaku sebelum ni, semua terkumpul di zaman ni. Semua terkumpul, babe. Semua dah ada.
Dan umat Nabi Muhammad SAW umat yang Allah berikan kelayakan untuk bantu agama, untuk dakwah, untuk sebarkan hidayah. Rebutlah peluang ni. Jadi kita sampai tak boleh nak sebarkan kepada manusia, yakin kepada agama bawa kejayaan. Yakin dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW untuk bawa kejayaan kepada kita, kepada kehidupan kita hari ini. Ni kelebihan kita, umat yang terbaik. Kita ni dalam zaman ni hari ni tengok macam-macam ada, babe. Umat terdahulu tak ada kehidupan macam kita hari ni. Umat terdahulu tak ada kereta macam kita, tak ada rumah macam kita, tak ada handphone, tak ada makanan macam kita hari ni, tak ada pakaian macam kita hari ni. Umat hari ni macam-macam ada. Tapi bagaimana umat hari ni nak lalui kehidupan agama dengan macam-macam ada cabaran. Cabaran, Masya Allah. Sebab itulah Nabi SAW tinggalkan kerja dakwah ni kepada kita. Sebab apa? Di zaman fasad dan muka ni, kalau tak ada kerja dakwah, lagi teruk agama kita. Lagi teruk, babe. Kalau tak ada kerja dakwah hari ni, tak ada ustaz-ustaz buat bagi kuliah, tak ada jemaah tabligh pergi rumah ke rumah, kan? Ajak manusia datang ke masjid. Kita hari ni tak boleh berdakwah, tak boleh sampaikan kebenaran, kan? Jahanam, babe, agama kita. Mungkin lebih teruk daripada zaman Nabi Musa, lebih teruk daripada zaman Nabi Nuh. Allah bagi benda ni kepada kita. Sebab apa? Allah tahu zaman ni zaman yang penuh dengan fasik, mungkar, semua ada. Allah bagikan kerja dakwah, Allah tinggalkan Allah sempurnakan agama. Nabi SAW usaha berdakwah sampai sempurnakan agama. Asbab pengorbanan dia macam-macam kita dapat hari ni. Dan Allah Nabi SAW tinggalkan pula usaha agama tu untuk umat dia, untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran hari ni. Itu pun masih lagi kita rasa selesa, babe. Rasa selesa. Dengan dunia hari ni pun kita rasa selesa lagi. Dunia yang bawa kejayaan. Lagi kita rasa dunia bawa kejayaan. Lagi kita mengharap pada dunia. Lagi kita takut dengan makhluk. Lagi kita rasa makhluk yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedih, babe. 2 tahun dah suasana agama kita sepatutnya lebih baik tau. Lebih baik, lebih bagus. Sebab apa? Yakin kita dengan kalimah la ilaha illallah, mengikut cara baginda Nabi Muhammad SAW. Yakin bawa kalimah ini. Nabi SAW kita pegang kalimah ni betul-betul. Sempurnakan kalimah ni dalam hati betul-betul. Letakkan kalimah ini dalam hati. Tak ada benda lain dah. Tak ada rasa takut dengan perkara lain. Hanya takut dengan azab Allah SWT. Ini tengoklah. Kita takut dengan makhluk, ada kejayaan untuk kita. Kebanyakan hari ni tengok, makin lama makin diberi ujian. Allah bagi ujian untuk kita sedar. Allah bagi ujian kesakitan untuk kita sedar siapa yang bagi sakit. Allah bagi ujian sihat, siapa yang bagi sihat. Allah bagi ujian miskin, siapa yang bagi miskin. Allah bagi ujian kekayaan, siapa bagi ujian kekayaan. Tapi kita nampak, kita rasa dunia, kita rasa makhluk. Kita tak nampak Allah yang mengiyakan, Allah yang menjadikan semua perkara dalam dunia ini. Allah membiarkan, membenarkan perkara-perkara dunia ini semata-mata untuk uji keyakinan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah iman. Kalimah iman, babe. Mereka yang menyebut kalimah ini dengan rasa yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yakin. Lagi diberi ujian, yakin lagi dengan kalimah ni. Lagi dia rasa
Aku nak beribadah, aku nak bersujud kepada Allah, aku nak meminta-minta kepada Allah, aku nak mengharap kepada Allah, aku tak takut dengan apa perkara pun. Biarlah apa perkara pun yang berada depan masjid, aku nak masuk juga dalam masjid. Allah bagi ujian ni untuk kita dapat keyakinan tu. Hakul yakin tu, yakin. Semua perkara ni datang daripada Allah. Yang nak menyelesaikan pun datang daripada Allah. Bukan dunia, bukan makhluk. Hari ni kita nampak dunia yang nak menyelesaikan semua masalah kita. Kita rasa makhluk yang nak menyelesaikan masalah kita. Habis, babe. Mengharap pada dunia, mengharap pada makhluk, meminta-minta pada dunia, mengharap-harap kepada dunia, makhluk. Inilah silap kita ini. Benda kecil, babe. Benda kecil tapi kesan dia, Masya Allah. Kesan dia, kita duk harap pada dunia, kesan dia, Allahu Akbar. Kita lalai. Takut kita mati dalam keadaan kita kesan. Hati kita kesan dengan makhluk. Hati kita terkesan dengan dunia. Kita mati dalam, kita terkesan dengan makhluk. Ini kita nak jaga-jaga, nak berhati-hati. Kan? Kita takut pada makhluk lah menguasai hati kita. Ni belum Dajjal keluar. Belum Dajjal Al-Masih Lanatullah keluar lagi. Kalau Dajjal keluar, habis lah. Sebab Dajjal ni dia magician. Kita tengok magician hari ni. Magician macam-macam boleh buat kan, tipu daya. Dia Dajjal lagi dahsyat. Iblis-iblis yang hebat-hebat semua membantu dia untuk nak bagi manusia ni keliru. Bagi manusia ni, ini hari pun keliru, babe. Manusia kurang yakin dengan sunnah. Tak dahulukan sunnah untuk nak selesaikan masalah, nak selesaikan ujian ini. Yakin dulu dengan dunia, kasih settle dulu dengan dunia. Lalas macam-macam alasan. Dunia tetap akan bagi macam-macam alasan kepada kita. Tipu daya penuh dunia ni, penuh. Tapi kalau kita usaha, aku yakin dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Aku mati pun tak apa, dalam keadaan aku sakit pun aku yakin sunnah yang akan memberi aku kejayaan. Susah kita nak yakin kan. Solat ni tu lah. Tuan guru saya selalu bagi tahu. Solat ni bukan kerana kita dengar azan kita terus mendirikan solat. Sebab apa? Nak menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Tak cukup. Solat ni untuk kita rasa aku tak cukup dengan solat. Berapa banyak solat aku boleh buat hari ni. Ni zaman hari ni untuk kita memperbanyakkan solat. Solatlah kita, solatlah lagi dan lagi sampai kita khusyuk. Sampai datang nikmat khusyuk. Solat 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Cukup. Cukup ah. Itu wajib. Yang wajib kita buat cukup ah. Yang sunnah nanti dulu. Tu sunnah. Buat dapat pahala, dapat ganjaran, tak buat tak dapat apa-apa. Tapi kita nak solat lagi dan lagi. Supaya kita dapat kemanisan solat. Khusyuk tu. Inilah ni. Ni. Ujian yang Allah bagi ni untuk kita perbanyakkan solat. Perbanyakkan solat. Tahajud. Rasa tak cukup, babe. Tak cukup. Nak rezeki, duha, tak cukup, babe. Buat lagi. Nak minta pertolongan daripada Allah SWT. Tak cukup 5 waktu solat tak cukup.
Ini masjid-masjid pun susah nak buka 24 jam. Habis je solat fardu tutup. Sunyi babe. Imam tak ada, tok siap tak ada, Bilal tak ada, apa semua dah tak ada. Balik. Habis solat balik. Di zaman inilah kita kena hidupkan masjid-masjid 24 jam. Macam mana? Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ni zaman ni, hidupkan suasana agama. Biar manusia memenuhi masjid 24 jam. Untuk dia rasa solat lagi, 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 solat lagi. Hari ni manusia rasa cukup kot 5 waktu. Macam mana nak dapat keyakinan kita dengan kalimah la ilaha illallah? Sedangkan perkara-perkara yang Nabi SAW galakkan untuk kita buat, tinggalkan kepada kita untuk kita buat dapat kejayaan, mengharap pada Allah. Nak sesuatu 2 rakaat. Nak apa-apa 2 rakaat minta pada Allah. Nak lagi tambah lagi 2 rakaat. Nak lagi tambah lagi 2 rakaat. Boleh? Tak boleh babe. 2 dos nak jaya 2 dos lagi. Tak cukup 2 dos lagi. Tak cukup 2 dos. Ini silap. Silap kita. Berdos pun tak jadi apa. Tak ni 2 rakaat. Minta pada Allah. Saya belajar ikut jemaah tabligh ni. Inilah saya dapat. Inilah saya belajar. Bukan saya belajar duduk nak belajar taranum baik-baik, nak belajar hadis hebat-hebat. Tak, belajar ni hidup sunnah. Yakin dengan sunnah. Wallah seronok babe. Tidur kat masjid pukul 4 pagi dah bangun. Automatik babe, tersedak. Allah kejutkan. Kalau kat rumah 4 pagi. Masuk tandas kot. Kencing dulu. Habis kencing. Alamak. Pukul 4 awal lagi lah. Belum azan lagi. Tidur balik lah. Tapi dekat masjid pukul 4 bangun dah tak tidur dah. Terus mandi. Ambil wuduk. Terus fikir. 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Ini kehidupan yang hari ni Allah nak pada hamba-hambanya yang Allah berikan, kurniakan iman dan Islam. Baru selesai semua masalah. Yang nak selesaikan masalah ni bukan dunia. Allah menjadikan COVID untuk uji keimanan kita, yakin kita kepada Allah. Bukan Allah hadirkan COVID untuk yakin kita dengan COVID, yakin kita dengan vaksin, yakin kita dengan dunia. Allah jadikan setiap ujian untuk yakin kepada Allah, untuk tingkatkan yakin kita kepada Allah. Mana ni yang bercakap macam-macam alasan? Wow, alasan babe. Itu ini. Bagi alasan tentang dunia memang tak cukup babe. Sampai mati pun tak cukup kita bagi alasan untuk perkara dunia ni. Tak cukup babe. Nak memenangkan dunia ni tak cukup babe. Dia boleh cakap ini tak cukup babe. Dunia. Dunia tempat tipu daya, nafsu-nafsi je. Kaya dia tak cukup lagi babe. Dah kaya, dah ada kereta sebiji tak cukup nak 2 biji. Dah ada 2 biji tak cukup nak 3 biji. Ada kereta, cukup. Cukup lah kereta boleh naik 6 orang. Tak nak lah. Orang dah tak pakai dah. Alza ni. Orang tak pakai dah. Orang hari ni pakai Wayfire. Nak Wayfire pula. Dunia tak pernah cukup babe. Macam-macam alasan bagi tu nak puaskan nafsu dunia kita. Rumah cukup lah. Ada rumah. Tak cukup babe. Kau boleh nak besar sikit. Cukup lah ada tempat berteduh. Tak. Tambah lagi lah. Cari lagi dunia. Untuk tambahkan lagi. Besar rumah. Ni dengan alasan. Anak kita ramai lah. Kita keluarga besar lah. Nak selesa lah. Itulah inilah. Apalah macam-macam. Sebab apa?
Sebab kita yakin dunia bawa kejayaan. Dunia yang sempurnakan hidup kita. Ni yang berlaku hari ni. Samalah musim Covid ni. Yakin dengan dunia. Allah tunjukkan ini. Manusia yakin dengan perkara agama ataupun perkara dunia. Kalau manusia yakin dengan perkara agama, masjid hari ni, Alhamdulillah, bersesak-sesak hari ni kerajaan suruh masuk. Masuk. Tak apa, kau mati pun mati dalam masjid. Kau mati pun ketika apa? Ketika kau mengharap, meminta-minta bantuan daripada Allah SWT. Kau mati pun dalam keadaan kau berdakwah, mengamalkan sunnah, mengajak manusia lagi, jom kita minta bantuan daripada Allah. Tak apa babe, kau mati pun tak apa. Sebab dunia ni memang tempat mati, apa nak takut mati. Tapi hari ni tengok masjid, daripada tahun lepas babe, tutup buka. Saf tak rapat-rapat lagi. Dengan alasan takut kepada makhluk. Makhluk yang membuatkan urusan agama hari ni kita tak boleh nak sempurnakan dengan baik. Nak bagi apa alasan? Dunia. Tak cukup babe. Bosan lah. Aku dengan dunia ni dah bosan lah. Macam-macam alasan orang bagi babe. Babe, kita nak yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Kita nak bawa kehidupan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi payah babe. Sedangkan itulah kehidupan yang membolehkan kita jadi bahagia, berjaya dalam semua perkara. Nak sehat pun dekat situ, nak kaya pun dekat situ, nak bahagia pun dekat situ. Allah bagi ni hujan. Kalau kita tengok hari ni Allah bagi hujan apa? Yang pertama, Allah bagi hujan dapat menghindarkan kita daripada perkara maksiat. Alhamdulillah. Berapa ramai hari ni manusia dah tak boleh buat perkara maksiat. Allah suruh apa? Suruh beramal. Tingkatkan perkara-perkara yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Hidupkan sunnah. Buang kebatilan. Buang perkara-perkara dunia. Ni Allah bagi. Ni satu perkara yang baik. Tapi kita tak nampak. Kita nampak, aku nak vaksin 2 dos. Untuk apa? Aku nak bebas. Aku nak pergi ke sana, aku nak shopping, aku nak masuk ke mall, aku nak pergi melancong, aku nak balik kampung, aku nak ke sini, aku nak ke sana, ke situ, ke sini. Oh, aku nak pergi Mekah, aku nak buat umrah, aku nak pergi haji, aku nak terbang sana, nak terbang sini. Dia fikir makhluk, dia fikir dunia yang boleh memberikan kejayaan kepada dia. Minta dengan Allah. Ni kata, ada bagi alasan lah. Kita dunia dengan agama perlu seimbang. Tak mampu. Dengan dunia di zaman ni, zaman fasad dan mungkar ni, kita nak seimbangkan agama. Mujahadah babe. Melainkan dia betul-betul bagi masa dia, kehidupan dia, betul-betul dia bagi untuk agama. Ini yang saya nampak hari ni, saya belajar. Saya ikut jemaah, tengok dia orang ni betul-betul bagi masa pada agama. Tiap-tiap bulan keluar 3 hari. Tiap-tiap tahun keluar 40 hari. Tiap-tiap tahun keluar 4 bulan. Tiap-tiap tahun tinggalkan anak isteri. Tiap-tiap tahun bagi masa, bagi harta untuk agama. Ni, betul-betul. Ni, kalau nak bagi seimbang, betul-betul babe. Sebab apa? Dia duduk kat dunia. Apa dia nak takut lagi nak usaha kepada perkara dunia? Apa lagi nak takut? Dia belum mati lagi babe. Dia duduk kat dunia. Dia dapat tengok nikmat-nikmat dunia. Dia boleh rasa lagi nikmat-nikmat dunia. Walaupun dia hidupkan sunnah, dia masih lagi boleh nampak lagi. Wow, dunia. Wow, ini dunia. Wow, aku berjalan atas dunia. Wow, aku makan makanan hari ni macam-macam. Dah, kita rasa lain, babe. Kita tak rasa, kita rasa, dunia tak cukup, babe. Dunia tak cukup. Aku dah lalui macam-macam lah dunia. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah. Semuanya merugikan. Nak seimbang. Banyak orang cakap agama dengan dunia nak kena seimbang. Jangan bohong lah. Kalau kita betul-betul nak seimbang, kembalikan balik suasana agama dalam kehidupan kita hari ini. Baru kita rasa seimbang. Kita hidupkan suasana agama dalam kehidupan kita hari ini. Baru kita rasa seimbang. Seimbang apa? Hiburan, sepah-sepah lagi dalam musim Covid ni. Masalah dunia, masalah kuasa dunia, masalah fikir itu, fikir ini lagi lebih daripada masalah agama nak diselesaikan. Masalah dunia kita nak selesaikan hari ini, bukan masalah agama.
Lepas tu kita nak kata seimbang. Sunnah-sunnah Nabi SAW masih lagi tak dapat nak dihidupkan seperti dulu. Walaupun dulu kita tak dapat nak hidup yang macam mana Nabi tinggalkan, yang macam mana Nabi harapkan. Tapi hari ni lagi teruk, babe. Lagi teruk, babe. Nak ziarah pun susah, babe. Nak ziarah pun susah. Yang dah 2 dos pun susah nak ziarah. Lagi macam-macam alasan. Ni dunia, babe. Dunia. Dah setahun lebih, babe. Alasan. Bertambah-tambah. Nampak? Kalau kita bagi alasan untuk perkara agama, untuk nak bantu agama, Allahu Akbar. Seronok dengar, babe. Aku nak vaksin sebab apa? Aku nak rapatkan saf. Aku nak rebut peluang itikaf dekat masjid. Aku nak rebut peluang untuk hidupkan masjid 24 jam. Aku nak ambil peluang untuk hidupkan amalan-amalan sunnah. Aku nak mempercepatkan perkara ni. Ini tak. Mana? Yang berjanji-berjanji tu. Mana? Dunia je. Dunia je. Allah tunjuk hari ni terang-terang, babe. Kita hati gelap lagi lah. Minta maaf cakap lah. Mata celik tapi hati kita buta lagi lah. Mata celik. Nampak ni cahaya. Boleh buka mata pagi-pagi bangun tidur, boleh buka lagi. Oh, nampak siling rumah. Nampak dinding rumah. Nampak nak ke mana-mana. Tapi hati kita buta, babe. Gelap, babe. Tak nampak. Bila keluar je dekat media. Media kerajaan. Media dunia, cerita-cerita bab makhluk, bab dunia hari ni, kita taksub, babe. Taksub sangat, babe. Taksub. Tolonglah buang perkara ni. Yakinlah Allah yang maha memberi segala-galanya dalam dunia ni. Allah yang menjadikan segala-galanya yang dalam dunia ni. Allah yang empunya segala-galanya dalam dunia ni. Rezeki kita semua datangnya daripada Allah. Aku salut lah cikgu-cikgu yang tak nak ambil vaksin tu. Aku salut dia orang, babe. Teruskan. Terus mempertahankan perkara tu. Jangan bagi anak-anak kita terkesan dengan perkara dunia. Anak-anak kita antibody dia kuat lagi, babe. Antibody anak-anak kita Allah bagi cukup hebat dah. Cukup sempurna. Sebab apa? Dalam hati mereka tak ada dunia, babe. Anak-anak kita kecil-kecil ni, yang sekolah ni, darjah 6 ke, tingkatan 1 ke, tingkatan 3 ke, tak ada dunia macam kita hari ni. Belum lagi melakukan perkara-perkara maksiat lagi pun. Allah bagi lagi kehidupan, hati mereka tu bersih. Allah bagi antibody dalam badan mereka ni cukup bagus, babe. Cukup kuat. Janganlah mengharap perkara dunia. Naya, babe. Jangan asuh anak-anak kita daripada kecil mengharap pada dunia. Sedangkan mereka Allah besarkan, Allah bagikan kehidupan dalam diri diorang ni, dalam badan diorang ni cukup dah. Cukup lah. Tolong lah ibu bapa ni semua. Tolong bangkit lah. Yang ada anak-anak, tolong bangkit lah. Mempertahankan perkara ni. Jangan biarkan anak-anak kita senang-senang je nak masukkan perkara-perkara dunia dalam badan diorang. Kita nak anak-anak kita sihat. Bawa dengan agama. Bawa dengan agama. Suruh diorang habiskan 30 juzuk tu. Cukup. Allah akan jaga diorang. Bodoh lah. Kita hidup ni bergantung pada dunia Allah. Bodoh-bodoh kan kita. Sahabat dulu. Sahabat-sahabat. Mereka ni bukannya bijak pandai pun. Ada yang datang daripada golongan hamba. Macam Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah. Pandai ke daripada keluarga hamba, babe? Tapi Allah tingkatkan darjat dia, boleh jadi khalifah. Boleh jadi governor. Mana datang kebijaksanaan tu? Mana datang keupayaan dia boleh boleh menjadi governor satu tempat, boleh menjadi seorang amir kepada manusia yang begitu ramai.
Mana datang kepandaian tu? Mana datang kebijaksanaan tu? Mana datang keupayaan tu? Allah. Allah. Kan? Bukan pandai mana pun Bilal. Kalau tengok sejarah keturunan daripada hamba. Tapi yakin dia dengan agama, Masya Allah. Kan? Bilal melangkah masuk ke syurga dulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Wow. Hebat, babe. Nabi SAW terkejut. Bilal melangkah masuk ke syurga mendahului Nabi Muhammad SAW. Wow. Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, apa amalan kau yang kau boleh masuk ke dalam syurga terdahulu, mendahului aku? Bila jaga ni, jaga agama ni. Solat sunat wudu. Amalkan solat sunat wudu 2 rakaat. Bila tak pernah putus wudu. Sentiasa dalam suci. Dalam bersih kita ada kencing. Itu pun tak itu pun kencing kadang-kadang bersepah-sepah. Lepas tu inilah pentingnya sunnah-sunnah dalam kehidupan kita. Apa yang Allah bagi, Masya Allah, Allah tingkatkan derajat dia. Ya Allah, luar biasa, babe. Perlu ada ilmu dunia banyak ke? Kita nak berjaya ni dekat dunia ni, Allah dah tunjukkan. Perlu ke ada ilmu dunia banyak untuk nak berjaya kat dunia? Tak perlu, babe. Allah tunjukkan kisah-kisah sahabat tu. Apa yang perlu? Yakin kepada agama. Yakin dengan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yakin dengan percakapan Nabi Muhammad SAW. Allah bagi kejayaan dunia dan akhirat. Dunia dia jadi governor, akhirat dia dapat masuk syurga mendahului Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Bilal tu, Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapa dia? Keturunan hamba. Hamba kepada Allah, hamba kepada dunia dulu. Lepas jadi hamba kepada dunia, jadi hamba kepada Allah. Bila jadi hamba kepada Allah, betul-betul jadi hamba kepada Allah SWT, Allah tingkatkan derajat dia. Allah muliakan dia. Ini pun kita tak boleh nak. Alah, itu cerita. Itu cerita. Habis sahabat-sahabat ni manusia yang macam mana? Sama macam kita. Kita ni nak belajar-belajar, nak tiru kehidupan yang berjaya dunia dan akhirat. Tirulah kehidupan sahabat. Sebab sahabat macam kita. Sahabat pun pernah melalui kehidupan dunia yang macam-macam. Tirulah sahabat. Mudah kan? Ambil sahabat sebagai idola kita. Aku nak belajar macam sahabat lah. Dia dulu pun mula-mula tu, sebelum dia dapat hidayah, sebelum dia beriman kepada Allah SWT, Masya Allah, dia lagi teruk, babe. Lagi macam-macam dia buat. Tapi bila dia menjadi hamba yang sebenar kepada Allah SWT, sebelum tu dia jadi hamba kepada makhluk, sebelum tu dia jadi hamba kepada dunia. Bila dia beriman kepada Allah SWT, dia jadi hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Masya Allah, Allah berikan kejayaan dunia dan akhirat. Tengok ini, tolonglah bangkit. Tolonglah sedar. Dunia hari ni kita tengok, berpusu-pusu manusia hari ni mengharap pada dunia. Program PPV. Bukan nak pergi ke rumah untuk ajak manusia, yakinlah dengan sunnah, yakinlah dengan agama, tak yakin dengan dunia. Sanggup pergi ke rumah nak cucuk. Sanggup pergi berimpit nak cucuk. Sanggup jadikan rumah-rumah Allah SWT untuk program cucuk. Penuh dengan tipu daya, babe. Itu pun kita masih lagi nak backup. Ada golongan yang nak backup. Nak memperbetulkan perkara ni. Tak, kita nak selamatkan nyawa.
Ada hadis bagi tahu begini-begini, kita nak selamatkan nyawa. Nyawa itu lebih utama. Kalau nyawa kita tak selamat, kita tak selamatkan diri kita, kita memberikan mudarat kepada orang, itu juga satu benda yang Allah tak suka. Wow, yang kita tak boleh hidupkan agama dengan baik, kita tak boleh yakin dengan sunnah, kita tak boleh yakin dengan agama, bawa kejayaan, tak nampak pula benda tu. Allah suka ke tak suka? Allah, benda simple lah. Benda simple. Senang je. Letaklah kalimah la ilaha illallah dalam hati kita. Letaklah kalimah tu bukan kat sini, dekat hati. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku tak sembah makhluk, aku tak takut makhluk, aku tak sembah dunia, aku tak takut pada dunia. Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hanya meminta-minta, mengharap-harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simple je. Kita nak tingkatkan yakin, bercakaplah benda ni. Cakaplah benda ni, bercakaplah. Hidupkanlah amalan-amalan yang Nabi tinggalkan kepada kita. Inilah kejayaan. Inilah kejayaan. Ada manusia takut kehilangan dunia. Ramai manusia ini takut kehilangan dunia. Allahu Akbar. Aku dah tak takut lah nak hilang apa. Ni dunia ni tempat untuk ditinggalkan. Bukan nak duduk kat sini selama-lamanya. Bukan nak duduk 1000 tahun, 10,000 tahun. Tak. Dunia ni tempat untuk kita tinggalkan. Untuk tempat kita mati. Bukan nak takut sangat. Minta maaf lah. Aku dah menyampah dengan dunia ini. Aku dah menyampah dah dengan berita-berita dunia ini. Tolonglah sampaikan aku berita-berita agama. Sebarkanlah benda-benda ni dekat media-media sosial, media-media kerajaan, media-media dalam TV tu. Cukup-cukup lah nak cerita pasal dunia, makhluk. Cukup-cukup lah. Hari ni perempuan, wanita kan bebas buat apa-apa saja. Ini benda yang Allah merisaukan. Merisaukan kehidupan itu. Wanita boleh tengok macam-macam berlaku hari ni. Dekat luar, dekat dalam, macam-macam. Wanita ni bahaya, nafsu dia besar. Mudah terkesan. Kita nak tutup ni pandangan-pandangan wanita dengan perkara-perkara dunia. Bila wanita ni dia nampak perkara dunia, senang masuk dalam hati dia orang. Sebab itulah ada wanita yang boleh buat koleksi handbag sampai berpuluh-puluh dalam rumah. Koleksi kasut berpuluh-puluh. Koleksi gincu macam-macam. Pink, purple, merah, macam-macam. Koleksi minyak wangi macam-macam. Koleksi macam-macam lah. Allahu Akbar. InsyaAllah lah sama-sama lah. Kita mengajak manusia untuk yakin pada agama bawa kejayaan. Kita ajak manusia untuk hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kejayaan satu orang manusia hanya ada dalam agama. Mengikut cara kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Hidupkanlah satu-satu sunnah-sunnah yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Belajar-belajarlah untuk kita mengharap kepada Allah. Buat apa saja mengharap pada Allah. Janganlah kita mengharap pada makhluk. Buat apa saja pun. Aku kerja, Allah yang bagi rezeki. Aku sakit, Allah yang bagi sihat. Macam mana aku nak sihat? Aku cari benda-benda yang Nabi suka. Yang Nabi sampaikan, Nabi tinggalkan. Yang ini aku nak usaha dulu. Kalau aku tak berjaya di dunia, insya-Allah aku nak berjaya di akhirat. Itu je. Oh, mungkin aku dekat dunia ni Allah bagi sakit. Dah usaha dah makan makanan sunnah, tapi tetap tak sembuh. Tak apa.
Gagal di dunia, gagal yang sementara. Tetapi gagal di akhirat, gagal yang selama-lamanya. Aku tak nak yang selama-lamanya tu. Cakaplah benda tu. Aku dah usaha dah. Buat perkara sunnah. Makanan sunnah. Dah memang Allah dah tetap dah. Kematian kita dah memang ditetapkan oleh Allah SWT. Tak beranjak sesaat ke depan. Tak berkurang pun sesaat ke belakang. Dah ditulis dah. Dah ditetapkan oleh Allah SWT bila kita mati. Jangan risaulah. Biarlah kita mati dalam pandangan Allah. Jangan Allah toleh kehidupan kita sampai kita mati pun Allah toleh. Allah tak nak pandang istidraj. Allah bagi je, Allah campak je. Nikmat dunia ni Allah bagi kita, Allah campak macam tu. Allah bagi je. Kau nak makan, aku bagi kau makan. Kau nak hidup, aku bagi kau hidup. Kau nak dunia, aku bagi kau dunia. Aku bagi. Allah bagi je. Tapi Allah tak pandang. Kita nak Allah pandang kita. Allah bagi. Kita bayangkan. Kalau manusia bagi kita sedekah. Ataupun salam dengan kita. Tak pandang muka kita. Apa kita rasa? Apa kita rasa? Bagi hadiah kat kita tapi tak pandang muka kita. Ambil. Ambil. Tak pandang muka kita. Pandang ke lain. Apa kita rasa? Ini kita takut. Allah bagi macam-macam perkara dunia tetapi Allah tak pandang kehidupan kita. Sampai kita mati pun Allah tak pandang. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah sama-sama hari ni kita bangkit. Bantu agama lah. Bukan bantu dunia. Bantu makhluk. Jangan takutlah pada makhluk. Takutlah pada Allah. Takut pada azab-azab yang bakal kita bakal kita lalui nanti. Setiap manusia akan lalui perkara-perkara yang akan berlaku. Setiap manusia akan melalui kehidupan di alam barzakh, di alam kubur. Setiap manusia akan melalui kehidupan di mahsyar. Setiap manusia akan melalui kehidupan perhisapan. Masa perhisapan ni semua manusia akan lalui. Semua akan lalui. Aku akan lalui. Kita nak itu, babe. Kita nak kehidupan kita di dunia sehingga kita mati. Sampailah kita di alam yang seterus-terusnya. Kita dapat pandangan Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Alright. Cukup-cukuplah. Janganlah mengharap pada dunia lagi. Cukup-cukuplah. Tolonglah. Aku ni bukannya baik. Tapi aku nak kebaikan mengelilingi aku. Kalau aku baik, aku tak nak benda-benda ni. Aku nak kehidupan di keliling aku ni penuh dengan kebaikan, penuh dengan suasana agama, penuh dengan kehidupan sunnah, penuh dengan keyakinan manusia dengan sunnah. Aku tak baik. Sebab tu aku nak benda ni. Aku nak selamat. Aku nak berjaya. Sebab tu aku nak semua sekeliling aku kehidupan yang boleh bawa kejayaan. InsyaAllah sama-samalah kita usaha. Hidayah milik mutlak Allah SWT. Hidayah bukan milik kita. Tapi kita kena berusaha kepada hidayah. Kita kena minta pada Allah. Untuk Allah kekalkan hidayah dalam kehidupan kita. Dan jadikan diri kita asbab tersebarnya hidayah. Bukan asbab tersebarnya perkara dunia. Ni bulan kemerdekaan. Bulan 8. Kita nak sambut hari kemerdekaan. Ada makhluk yang nak sambut juga kemerdekaan dia. Nak raikan kemerdekaan dia. Makhluk yang dijanjikan oleh Allah SWT yang akan mengkufurkan manusia pun sedang nak meraikan hari kemerdekaan. Jangan kita dengar cerita-cerita konspirasi ni satu cerita dongeng. Ni konspirasi ni cerita akhir zaman. Bila cerita kisah akhir zaman cakap konspirasi. Bila cerita tanda-tanda akan datangnya Dajjal, ini konspirasi.
percaya ingat dunia ni konspirasi. Tak, kita bukan nak percaya perkara dunia, tetapi kita nak berhati-hati dan bersedia buat persiapan dengan apa yang bakal kita lalui. Bukan palato, tapi nak buat persiapan, berhati-hati dengan musuh. Bukan nak bermusuh dengan musuh, bukan kita nak bermusuh dengan COVID, tapi kita nak berhati-hati supaya makhluk tak masuk dalam hati. Supaya ni dunia-dunia ni kan, siapa saja yang kita nampak wow, hebat, masyhur kan, masuk dalam hati. Itu kita tak nak buang ni. Aku nak belajar buang ni. Dalam hati ni aku nak buang. Buang. Kita nak belajar, nak letak Allah. Buat satu perkara kerana Allah. Nak letak Allah. Kebesaran Allah kita nak isi masuk dalam hati kita. Barulah solat kita datang. Solat khusyuk dan kudu. Dalam solat kita pun kita boleh menitik air mata tanpa kita sedar. Aku pernah lalu benda ni. Allah. Solat menangis. Ya Allah. Terasa babe. Ya Allah. Bersyukur babe. Ya Allah. Allah pilih aku jadi Islam babe. Bersyukur babe. Pasal babe. Ya Allah. Bersyukur babe. Aku sentiasa mengharap pada Allah. Bersyukur babe. Aku meminta-minta kepada Allah. Bersyukur babe. Aku hanya ada Allah. Bersyukur babe. Baru datang solat tu khusyuk. Solat yang tak tergesa-gesa. Solat tu rasa manis. Rasa diri tak ada apa-apa. Waktu solat tu rasa ini solat masih rasa wow. Tu ada solat macam kebuk Allah bagi tu kat kita balik. Campak kat muka kita. Kau solat nak menunjuk-nunjuk. Kau solat tergesa-gesa. Kau solat dengan kau rasa kau siapa-siapa. Kisah semalam musafir datang nak tumpang solat, kau boleh halau. Sebab apa? Dia tak ada cucuk vaksin. Kau mengharap pada makhluk. Habis, tolonglah, doakanlah pakcik tu. Ni, AJK masjid. Kaki masjid. Yang sentiasa habiskan masa di masjid 5 waktu. Tak pernahnya tak ada. Sentiasa ada kat masjid. Tolonglah. Kalau yang belum vaksin tu datang ke masjid, kalau tak boleh nak solat dalam jemaah, bagilah ruang solat untuk dia orang. Janganlah halau. Siapa kita nak halau orang? Siapa kita nak sekat-sekat orang datang ke masjid? Siapa kita? Yang vaksin pun mati. Yang bukan kata tak vaksin mati, yang vaksin pun mati. Cukup lah. Jangan kita nak membeza-beza, nak membeda-bedakan manusia hari ni. Yang vaksin lain, yang tak vaksin lain. Siapa kita? Kita solat pun kita rasa diri kita ni siapa-siapa. Tengah solat kata kita rasa kita ni siapa-siapa. Habis solat, baru keluar pintu masjid, nampak orang, ni orang luar ni. Kau dari mana? Kau dah cucuk? Ada kat vaksin? Siapa suruh ni? Balik. Keluar. Oh, sampai macam tu hari ni berlaku. Allahu Akbar. Sedih, babe. Aku sedih bila dengar berita-berita macam tu. Aku sedih, babe. Keyakinan kita kepada agama hari ni, Allah, sedih, babe. Kita boleh rasa diri kita somebody. Kita rasa kita ada apa-apa. Sedih, babe. Hanya kerana makhluk, hanya kerana COVID, hanya kerana vaksin. Oh, cakap aku ni pengikut Dajjal, memecah belah kan, post gitu. Aku bukan nak memecah belah, aku nak bagi orang sedar, buka fikir apa yang dah berlaku hari ni. Bukan aku nak suruh orang berpecah belah, aku nak orang bersatu dalam agama hari ni, hidupkan agama, fikir kat mana kita nak dapat kejayaan. Memang cara aku nampak macam, tapi tujuan aku nak yakinkan manusia dengan cara Nabi Muhammad SAW. Dah 2 tahun hari ni. Guna cara dunia berjaya tak? Gunalah cara agama.
Allah Akbar. Sedih kan? Kita tak yakin. Tak yakin. Apa yang ada dekat dunia ni semua dah ditetapkan oleh Allah SWT. Setiap makhluk yang Allah ciptakan semua Allah dah tetapkan. Rezekinya, matinya, semua Allah dah tetapkan. Kalau dia usaha, dia akan dapat lebih. Tetapi lebih tu pula nak tengok, adakah lebih tu dengan istidraj tadi, diberi je, diberi sahaja dekat dunia, tapi tidak dipandang oleh Allah SWT. Alright, okey lah, itu je lah, panjang lah. Jadi insyaAllah lah, sama-sama lah kita usaha untuk jangan menyokong dengan perkara dunia. Kita ni menyokong dengan perkara dunia. Yang ambil vaksin pergi bekam buat apa? Kau dah pergi vaksin, kau buat apa? Kau pergi bekam. Kawan-kawan aku yang bekam, diorang pun pening kepala, babe. Masyuk. Alhamdulillah, tak putus-putus buat bekam. Tapi yang vaksin tu pergi bekam buat apa? Kalau kau dah rasa vaksin tu, jangan rasa kau buat benda tu kerana terpaksa. Aku terpaksa buat sebab aku kerja government, aku kerja kerajaan. Nanti kalau aku tak buat, nanti aku hilang kerja. Bagi aku, biarlah aku hilang kerja, tak apa, hilang dunia. Rezeki aku Allah. Bukan kerajaan bagi aku rezeki, Allah bagi rezeki. Ni yang berlaku hari ni. Faham Faham tak? Okey, minta maaf semua cakap-cakap yang kasar ni. Tapi itu je lah. Wallahi, niat aku nak perkara baik. Aku nak perkara-perkara agama hidup dalam kehidupan sekeliling aku. Sebab aku tak baik. Aku belum selamat lagi di dunia dan di akhirat. Jadi aku nak dapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Aku nak kehidupan sekeliling aku ni dalam kehidupan agama yang baik. Aku nak masjid-masjid semua dapat dihidupkan. Amalan-amalan sunnah yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita dapat dihidupkan. Keyakinan manusia kepada agama meningkat-ningkat. Ni kita nak. Kita nak manusia datang ke masjid, datang kepada agama, datang berduyun-duyun. Bukan nak jauhkan. Kerajaan bagi tahu, masjid tak boleh, kita nak jaga nama masjid, kita nak jaga nama agama. Itu semua alasan untuk nak menghidupkan suasana agama. Tak ada alasan tu. Tak ada alasan. Nak menghidupkan suasana agama, kita sanggup tempuh apa saja. Nabi SAW dan para sahabat, macam-macam perkara dia orang lalui. Tempuh. Walaupun mereka tahu nyawa mereka akan terkorban, tetapi mereka pergi juga semata-mata nak hidupkan suasana agama, semata-mata nak selamatkan agama. Baik, terima kasih semua. Minta maaf minta maaf kalau kasar. Yang baik semua datang daripada Allah SWT. Yang buruk itu semua datang daripada kita. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.